Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barakasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah yang sentiasa berlegar, yang sentiasa dikurniakan kepada kita. Nikmat-nikmat yang daripada kita lahir hingga sekarang tidak pernah berhenti, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah tandanya Allah itu cinta kepada kita. Tandanya Allah itu sayang kepada kita. Terutama sekali apabila Allah tu sayang kepada kita, diberi kepada kita kehidupan, di mana hidup itu kita mengetahui hidup itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan hidup ini adalah seluruhnya hak Allah. Itulah sebesar-besar kita mengetahui bahawasanya hala tujuan hidup kita adalah untuk mentajalikan ataupun manifestasi, menunjukkan bahawa Allah tu yang ada, Allah tu yang maujud, Allah tu yang esa, Allah tu yang tunggal, Allah tu yang wahid, satu, tak ada banyak. Jadi bukan ada hidup ni, bukan menunjukkan kita ni hidup ada, tapi hidup tu menunjukkan dialah yang maha hidup. Itu nak dipahamkan Mukadimah selalu saya ingatkan diri saya dan kepada semua pendengar-pendengar yang ada ni, yang di dalam YouTube, siapa aja yang dengar, supaya duduk di situ betul-betul. Ataupun kalau dah duduk di situ pun teguhkan lagi. Wazidnahum huda. Tambahkan lagi petunjuk daripada Allah, minta supaya teguh lagi. Selagi sebelum ni kita sudah dibagi oleh Allah, iaitu keimanan, kita minta, kita jangan sombong. Minta lagi supaya ditambahkan lagi keimanan yang ada, ditambah lagi. Macam Nabi Ibrahim, dia yakin pada Allah, tetapi dia minta lagi pada Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala kata, tak yakin lagi engkau Ibrahim. Yakin ya Allah, tapi kalau engkau lihatkan lagi, aku yakin. Mana boleh. Kita keyakinan kita memang selalu diminta, kita kena minta kepada Allah. Wazidnahum huda. Dengan petunjuk dia kita bertambah yakin. Jadi kita minta kepada Allah petunjuk demi petunjuk setiap masa ke depan kita, supaya bertambah yakin kepada Allah. Kalau kita tak buat begitu, kita nanti kejapkan lemah iman. Itu yang berlaku. Bila dah lemah iman, kita dah makin lama. Ibaratnya bateri itu, mana bila kita nak pakai waktu malam dah tak boleh, sebab waktu siang kita dah gunakan untuk kepentingan hawa nafsu. Jadi waktu kita kegelapan tu tadi, kita memerlukan bateri itu tadi. Jadi jangan gunakan waktu siang. Jadi maknanya jangan dipersia-siakan. Makna iman yang dah ada itu kita selalu kena minta cas. Supaya waktu nanti datang ujian yang nanti kita boleh gunakan yang tu. Jadi itu apa dimaksudkan tadi, kita minta kepada Allah tambah. Nabi Ibrahim minta tambah. Lalu Allah kata, bagaimana ya engkau nak, aku nak lihat bagaimana engkau hidupkan. Jadi Allah kata, ambil burung, hancurkan. Campak kat belah sana, campak banyak tempat. Lepas tu Allah Ta'ala kata, tepuk tangan, baca kun fayakun. Tepuk tangan. Allah kata, jadi yang hancur tadi, bangkai-bangkai burung tadi yang hancur berapa banyak tadi, disatukan Allah dengan kun faya, jadi balik burung. Nabi Ibrahim lihat tu, Allahu Akbar, bertambah, nampak kekuasaan Allah, bertambah tak lagi iman. Jadi kita duduk di sini hari-hari, kita belajar.
Kenal diri, kenal Allah. Walaupun nampak macam ulang-ulang, balik-balik tu, tapi sebenarnya ada sesuatu rahsia yang Allah nak masukkan dalam rohaniah kita. Rohaniah tu perlukan makanan. Jadi makanan rohaniah adalah di sisi Allah. Dia tak nak makan lain. Dia nak keasyikkan dengan, sebab alam roh dulu, makanan kita dulu hanya dengan Allah. Lebur dengan Allah. Tak mau lain. Ibarat bayi baru lahir menyusu kat mak dia, ibu dia. Bila dah besar, mengapa kita jadi sombong? Mengapa kita tak? Itu perbezaan dia. Maknanya itu kita perlu fahami dan juga telisik betul-betul. Kita punya hala tuju sebenar dia adalah kepada Allah. Ini kalau rohaniah kita, ataupun bahasa kita dipanggil jiwa. Jiwa Irfan kalau dah minat kepada main pedang. Orang bagi suruh main apa ni, contohnya main apa? Main bola ke, main hoki ke. Irfan nak tak? Sebab Irfan punya jiwa main pedang, berjihad. Irfan nak tak kalau orang kata kau main bola lah, main hoki lah? Irfan dalam hati tak nak, betul? Rasa Irfan dah suka main pedang. Jadi jiwa tu gitu. Jadi jiwa tu sebelum dia rosak, dia tak kepada Allah, asalnya kepada Allah. Bila kita tak di dunia ni, kita tak cari balik apa dia punya kesukaan yang asliah dia, yang Allah jadikan untuk innalillahi wa inna. Kita tak cari balik, kita tak duduk balik, nyaya kita. Allah tunjukkan macam-macam lagi, kembali kepada aku. Engkau kan dulu Allah merendah diri, hantar lagi macam-macam. Kita buat dek, nantilah kita berbala. Rugi kita, serugi-rugi, paling rugi manusia. Kita menyangka, ingat hidup kita ni beruntung, rupanya bila balik nanti sakaratul maut, kita mati dalam kubur baru kita tahu. Ataupun masih hidup lagi dia dah bagi tahu dah. Dia sayang kita kan? Itu kita nak fahami betul-betul. Hala tuju kita adalah pertama menjaga jiwa raga kita, iaitu roh kita. Roh kita dalam nyawa kita ada roh. Dipanggil jiwa. Yang dia tak dia tak ada berpakaian tau. Dia ini nyawa ni kolbun tu. Nyawa tu dia salut. Tapi roh tu kita tak nampak. Dia rahsia, mana nampak? Dia benda yang gaib, roh ni. Dalam diri kita yang Allah Ta'ala letak sir, rahsia, roh. Dalam roh tu ada sir, rahsia kan dia letak, dia masuk. Dia masuk tu bercakap tak kita? Hidup tak kita? Kalau dia tak ada, malah hidup? Tak boleh. Jadi di situ yang kita nak jaga tu. Kalau kita tak jaga situ, itu yang kita kata kita tu. Kita rasa kedirian kita yang hidup, kita menjadi Tuhan. Tapi kita tak sedar kita dah. Jadi jiwa kita dah serahkan kepada selain pada Allah. Rugi tak? Rugi lah. Tadi Pan buka cerita apa tadi? Suruh abang dengar. Satanik. Apa? Satanik. Satanik. Satanik tu apa makna dia? Setan. Makna benda tu, setan tu, nama setan ni, iblis pun setan juga. Satanik tu maknanya dia keagamaan batil. Keagamaan ataupun untuk membuat kita mensekutukan Allah. Semacam dia. Sifat sesat. Itu dipanggil agama satanik. Ilmu mati tu dia macam Illuminati apa? Illuminati tu maknanya itu bukan keagamaan, itu satu golongan yang mengamalkan. Berbeza. Setan ni macam keagamaan daripada dulu tu. Iblis dia punya pengasas dia. Dalam kitab-kitab yang Injil ke, dia tulis setan. Tapi dalam kitab Quran tulis iblis. Iblis setan samalah tu. Iblis setan. Ba'an apa? Apa tu?
Jadi dia lantik manusia. Jadi kalau iblis tu dia akan lantik Dajjal, contoh. Yang kalau lantik Dajjal, orang kuat daripada iblis tadi. Iblis ni makhluk yang bukan manusia. Dia dari golongan api, ataupun dia dah disumpah jadi api. Dia asalnya cahaya, jadi api sebab dia engkal sombong jadi api. Golongan jin, api. Bila api, dia sifat dia membawa watak sombong aja. Dia tak mau patah balik. Jadi dia dah minta pada Allah untuk dia nak terus goda. Menyesatkan manusia. Jadi siapa musuh yang iblis tu menjelma di dalam siapa? Dia menjelma di dalam Dajjal. Dajjal ni manusia. Dajjal ni manusia. Jadi bila Dajjal tu manusia, pernah tengok Dajjal? Abang selalu tengok. Jadi Dajjal tu bila dia masuk dalam manusia, jadi bersifat macam-macam. Pertama sekali dia adalah penipu. Penipu dia surga dia boleh jadikan neraka dia boleh jadikan surga. Punya hebat dia punya ilmu sihir dia. Dajjal. Jadi Imam Mahdi dia kan Rasulullah bagi tahu dia akan melawan sama Imam Nabi Isa. Lawan siapa? Ada ke lawan iblis? Jadi hebat tak Dajjal tu? Sebab iblis dah menjelma masuk dalam Dajjal. Segala ilmu-ilmu dia. Jadi dia akan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa yang akan membunuh dia. Sebab maknanya hebatnya Dajjal tu. Mana setan pun slender, iblis pun slender. Zaman kita ni tak lama lagi dia keluar. Tapi apa dah nampak? Kita dah nampak. Bagi orang-orang yang ahli Allah, Allah dah perlihatkan. Dia tu sudah ada, tapi waktu dia tepat dia tu. Tapi bagi orang yang ahli Allah, dia dah nampak dulu. Iblis pun dah nampak. Jadi jangan minta-minta tengok. Takut tak tahan. Tak tahan. Bau busuk dengan dia punya, ya Allah, ngeri muka dia. Minta maaf lah, kita bukan nak menghina dia. Tetapi itulah Allah jadikan dia punya logo dia begitu. Logo Nabi Muhammad tu harum, menyenangkan, membahagiakan, membawa kita kepada Allah SWT bila melihat dia. Tapi kalau lihat itu sebaliknya, benda batil membawa kita kepada kesombongan, rasa jadi panas, rasa macam-macam dia sihirnya kita dia bolak-balikkan hati kita sampai kita dah nampak dia dah tak ingat dah apa benda dah. Sihir dia nampakkan dia tu kehebatan dia. Tu tadi jadi dia turunkan ilmu kepada Dajjal. Dajjal ni manusia. Jadi Dajjal ni pula dia sebelum dia turun nanti, sebelum dia waktu dia keluar, Allah Ta'ala kata dia ajar dulu dia punya tentera-tentera Dajjal. Siapa? Itu yang keluar nama satanik tu. Keagamaan penyembahan, ritual iblis yang diajarkan oleh Dajjal. Tu. Jadi dia pecahlah jadi Freemason, apa jadi? Cabang-cabang dia, orang Yahudi punya cabang-cabang kan. Itu je. Tapi dia punya kepala dia satanik. Satanik kan. Itu tu. Jadi ni kita berjumpa sendiri, maknanya dengan iblis, bagaimana cara dia goda. Dia ni ketua dia ni, maknanya Dajjal, dia ajar kepada orang-orang penyembah tu adalah dia memerlukan makan darah lah. Makan bayi. Ya, bayi juga, tapi permulaan dia nak masuk, dia bagi sikit dulu darah. Dia ajar kita sikit-sikit. Kita baru masuk kan, dia nak kita sikit dia jarum tu, darah tu sikit. Jadi yang kita injection ni, itu cara satanik tu. Injection kan keluar darah betul? Itu cara.
Sambil tu dia masukkan lah dia punya unsur dia, bayi baru lahir 2 bulan ke 3 bulan. Dia dah proses lah di dalam tu. Dia masuk dalam vaksin tu. Jadi orang yang membikin tu sendiri yang bagi tahu. Kita gunakan ni. Benda tu semua benda-benda batil banyak digunakan. Untuk supaya kita mudah sihir. Itu cara yang Dajjal ajar untuk tentera dia tu Yahudi dan Nasrani supaya kita dapat bawa seberapa ramai manusia sama-sama kita. Satu agama setanik. Ajaran dah lama benda ni. Bukan baru, dah lama. Kalau Illuminati apa? Illuminati tu dia baru lagi. Ini lagi lama. Tapi dia berlainan sikit. Dia tidak sah. Ini lebih bahaya lagi. Sebab ini apa? Ini kalau kita nak masuk, kita kena apa? Serahkan jiwa kita pada dia. Ya Allah. Roh kita, jiwa kita, kita serah kat dia. Kita dah biasa inna solati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah. Aku serahkan jiwa aku. Tolong jangan bagi aku nak serahkan jiwa aku sebab hidup aku kepunyaan Kau ya Allah. Jadi tolonglah ya Allah, jangan bagi aku yang mengontrol jiwa roh aku ya Allah. Wa yas'alunaka 'anir roh quli roh min kulli amri. Semuanya adalah Kau punya kerja ya Allah, tolong jangan bagi aku yang. Jadi kita dah selalu gitu, nak ke kita? Itu kita tak faham. Orang Yahudi Allah Taala Rasulullah bagi tahu akan datang nanti zaman kita ni. Akan ada nanti manusia yang dia nak bawa kita ke arah sikit demi sikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta untuk dibawa kita ke lubang biawak, lubang kehancuran, ke tempat iblis. Mana kita bersama dengan golongan tu lah ibaratnya Rasulullah. Sahabat tanya, siapakah adakah itu Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi? Bukan Rasulullah tak kata itu dia tu Yahudi dan juga Nasrani, tapi sahabat tu tanya, adakah dia itu manusia yang bernama Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi? Maknanya kita kena faham. Dalam Quran pun Allah dah bagi tahu. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu dia tidak akan membiarkan kita terus duduk di dalam kebenaran. Dia akan bawa kita ke arah kehancuran, kesesatan. Dan Allah pun bagi tahu, Rasulullah bagi tahu, kita pula nak dengar cakap dia. Permainan dia halus. Injection lahir-lahir kena inject dah. Semenjak merdeka lagi. Tak inject tak boleh macam. Apa guna kita dah semula jadi, Allah bagi dah. La ilaha illallah. Lahir bersih. Mak bapak dia corakkan. Subhanallah, bersih seperti kain putih. Tak nak inject. Apa tu? Tu semua siapa yang ajar tu? Iblis ajar kat Dajjal. Dajjal ajar kat Yahudi Nasrani. Itu cara engkau nak lemahkan manusia dengan kau masukkan benda ni awal-awal. Bila tumbuh nanti dia dengan Allah tak kuat. Kita pula langsung tak nak suka belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Itu tanda dia. Cuma pasal kita lihat sekarang orang nak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah pun dah. Dia ambil ilmu lain untuk apa? Kepentingan duniawi. Boleh senang cari rezeki, boleh tu. Dia nampak dia cari kerja, belajar sekolah, universiti mana untuk mudah cari rezeki. Ya Allah, salah pasang tu. Kita kan kerana Allah betul-betul kena. Kita nak kan bertambah ilmu, bertambah dekat dengan Allah. Apa ilmu pun kita belajar, tak kira ilmu apa pun. Betul? Jadi dia bawa gitu. Kita banyak lagi permainan-permainan, ritual-ritual yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani. Itu saya cakap tadi, satanik tu adalah dia punya ritual Yahudi yang kuat. Nasrani pun dia ambil percikkan daripada. Tapi satanik ni maknanya iblis punya ilmu. Dia turunkan sihir-sihir kepada Dajjal. Dajjal turunkan kepada, sebelum Dajjal tu turun sendiri, dia ajarkan dulu kepada. Jadi ritual untuk sambut Dajjal ni tadi, dia nakkan lembu apa? Merah. Kambing ke lembu?
Lembu dengan kambing lebih kurang lah. Dia nak lembu warna merah, kambing warna merah. Dia nak sembelih. Dia dah ada ni lembu dua, dia dapat warna merah semua. Dia tinggal nak sembelih je ni. Dia sembelih ni mana turun lah nanti Dajjal. Ritual dia begitu. Dia ada dah bertulis tadi. Macam kita hari subuh, Zuhur, hari apa? Asar, Maghrib kan, ritual kita kan. Dia pun ada ritual dia. Semua jenis makan darah punya jenis. Untuk persembahan kepada serahkan jiwa dia tu. Maknanya orang dah masuk satanik ni. Bahaya dia dah serah diri dia, jiwa dia kepada ya Allah. Itu dah. Jadi kita ni Yahudi ajar sebenarnya sikit demi sikit saya cakap tadi. Nabi kata sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta dia nak bawa sikit. Lama-lama kita dah masuk dah satanik dah. Kita tak sedar kita dah berada dalam akuarium je Yahudi. Tak apalah, biarlah sikitlah, enjetnya tak ada apa. Sikit daripada dulu. Dah rupanya kita dah duduk dalam tu. Rupanya kita dah tak rasa apa dah. Dia enjet kita ke, dia ambil darah ke tempat. Kita tengok masuk hospital hospital Yahudi kan. Yang kita amal sekarang ni hospital Yahudi lah. HKL ke mana ke, semua main darah betul. Itu apa betul? Jadi kita susah kalau saya cakap nanti orang marah. Orang marah. Kalau dia ambil, dia keluarkan darah aja tak apa, dia masukkan benda memang dah dirancang daripada lama dulu. Sebelum kita merdeka lagi dia dah. Yahudi ni Dajjal ni dah bagi tahu, kau dah fasa aku nak keluar dah. Kau siapkan 100 tahun nanti kau dengan aku turun nanti dia orang Islam dah lemah, kita boleh conquer dunia. Satu dunia, one world apa? One order apa? Satu dunia, tentera satu. Kita yang jaga satu dunia, tentera kita Yahudi. Bank dunia, kita yang jaga bank dunia, semua keluar duit semua berurus pada kita. Satu Yahudi yang pegang. Dah berlaku. Bukan cerita kosong. Nabi dah bagi tahu 1400 tahun lebih dah bagi tahu. Tapi orang kita nantilah tak adalah nilah dah kena sihir mana dia tahu. Sikit demi sikit dia dah kena. Lama-lama dah jadi banyak, boleh kita nak patah balik. Dah duduk lubang biawak dia bawanya kita dah lama sangat. Mula kita kata sikit-sikit. Masih sikit kita tak nak lawan. Kita serahlah jiwa aku, serah sikit lah. Lama-lama dah serah habis dah. Tinggal kita 5% je. Ada kuat kita nak lawan. 95% jiwa kita dah serahkan kepada satanik tu tadi. Sikit demi sikit kita biarkan. Dah berbelas tahun, 20 tahun. Habislah anak-anak cucu kita semua jadi. Itu yang kata dia bercampur baur dah. Kita ni tadi orang Islam tadi tak asli Islam dah. Iman tadi orang pegang iman dan macam pegang iman dan macam pegang bara. Sebab apa? Tak larat. Sebab apa? Dia dengan Allah tu terputus. Dia tak serah diri dia kepada Allah. Macam mana dia nak berjihad? Dia dah serah diri dia tu, jiwa raga dia kepada satanik ataupun Dajjal ataupun kuncu-kuncu dia tu, Yahudi, Nasrani. Kita tak sedar. Dia dah main sihir dah. Halus dia punya tipu daya dia. Sebab apa? Jangan salahkan, dia dah memang watak dia, skrip dia gitu. Kita ni yang tak mau kenal diri, kenal Allah. Bila dia Allah perkenalkan, hantar wali ni, hantar orang ni, kita main-main, kita halau dia, kita kata ni ajaran tak betul lah, kita kata macam-macam kita. Kita cari orang hentam dah macam-macam gitu. Ya Allah. Sabarnya Allah Ta'ala. Rasulullah sabar, bagi lagi hidayah, bagi lagi. Hari-hari Allah bagi hidayah lagi. Allah sabar ya. Tengok perangai kita kan. Bila kita nak betul-betul kembali kepada Allah balik. Masih lagi Allah bagi hidup. Kalau dah masuk ke satanik tu, cepat keluar balik lah. Dah duduk dalam lubang Yahudi, akuarium Yahudi, keluarlah cepat. Kau nak tunggu bila lagi? Kau dah tahu dah. Makin lama makin teruk nanti. Bukan makin elok. Engkau akan menghadapi yang lebih teruk kalau kau mati. Wa na'uzubillah. Engkau akan kekal di dalam azab. Jadi keluar cepat. Tak risau ke engkau? Kita ni matlamat kita Allah, bukan matlamat kita situ.
Nanti setan iblis tu nanti bila dia dah bawa kau, dia gunakan Yahudi, gunakan Dajjal, dia dah bawa kau dah duduk sesat nanti. Bila kau dah mati di padang mahsyar nanti, di hadapan Allah kau nak panggil iblis datang, dialah punya pasal. Iblis akan datang, dia kata aku berlepas diri, aku tak berani nak lawan Tuhan aku. Tuhan aku dia jadikan aku tak berani. Baru kau tahu siapa sebenar iblis. Dia menjanjikan yang buruk betul tak betul, tapi bila dia bawa kau sesat ikut dia, dia tak bertanggungjawab, dia akan cabut. Dia kata apa? Aku takut pada Allah. Dia menjadikan sekalian alam, jadikan aku. Kau pergi ikut aku buat apa? Jangan menyesal. Ini masanya kita dah bangkit balik supaya kita dapat bersama dengan Imam Mahdi. Ini dah sampai masa dia dah sudah cukup. Kita dah duduk lama sangat dalam akuarium Yahudi. Sebab Yahudi dia punya dia satanik tu tadi, Dajjal, iblis. Keluar, tak usah banyak cerita lah. Kok sah banyak cerita keluar. Jangan dicari kenapa lagi dia buat. Tak ada. Jangan cari lagi. Kau keluar dulu, nanti Allah perlihatkan kau dah duduk kat tong najis. Semalam dah cerita dah. Kau bukan tawaf dekat Kaabah. Kau dah sekarang ni dah tawaf dekat Jamban zaman Piramli tu. Kau dah makan makanan yang bukannya Maggi, mi ke apa benda yang lazat-lazat. Cacing apa macam-macam. Benda-benda yang kotor, ulat-ulat sebenarnya kau makan. Tu kalau nak dilihatkan ni, ya Allah. Sebab kau dah dihidangkan dengan dia punya silat mata, sihir dia. Kau rasa makanan ni barulah sumber. Rupanya sudah sumber daripada makanan tu. Ada bahan-bahan kimia yang bercampur dengan baby bayi, macam-macam yang dah dipuja tadi. Dijadikan bahan kimia, dia kata, untuk bagi pengawet tahan. Dia tak makan. Ataupun dia makan lebih teruk lagi. Dia tu dah jadi setan dah, jadi iblis dah. Diri dia tu, dia dah serah betul-betul diri dia. Kita tak nak serah betul-betul diri kita. Serah diri kita betul-betul, tak ada kita, dia. Sekarang kita balik, kita serah betul-betul pada iblis. Setan kuncu-kuncu dah kita jadi macam dia dah. Itu lebih jahat lagi, setan yang berbentuk manusia. Sebab dia boleh tarik. Kalau iblis dia hanya bisik-bisikkan. Tu kan. Tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas. Dia kat sudur kita, dia bisik. Dia hanya boleh bisik je. Tapi bila orang dah serahkan diri kepada bisikan dia, itu lebih bahaya. Dia nanti boleh tarik 3-4 orang buat kumpulan dia untuk buat ritual-ritual yang dia nak. Darah setitik dulu. Lepas tu kau dah mengandung, nanti kau bagi pemujaan untuk 10 tahun. Baby yang 2 bulan tu nanti 20 hari bulan kau bagi janji kau akan aku tinggikan darjat kau lagi. Baik bos. Kita pun isteri kita cari akal, matikan baby tu, janin dia kita ambil bagi kat dia. Tapi dekat satu itu bagi baby terus. Yalah, dia macam-macam cara, Puan. Bukan itu, dia macam-macam cara dia tu, semua cara yang maknanya menyesatkan, menganiaya, menzalimi, supaya kita dapat sesuatu apa yang kita nak. Contohnya, sebenarnya apa yang kita nak sebenarnya dia dah sihir. Itu bukannya nikmat, itu azab. Dia dah tukarkan. Macam-macam. Kalau kita diperlihatkan Allah, ya Allah, takut kita. Kita ni hidup sekarang ni, zaman kita ni, Nabi bagi tahu, kita dah bercampur baur dengan iblis, dengan setan, dengan jin, dengan bercampur baur dah. Kadang-kadang dalam rumah duduk, orang ni dah jadi muka jin, jadi muka iblis, jadi muka setan dalam rumah tu. Kadang-kadang kita pergi keluar, kita kena nampak, ya Allah, kepala dah bertanduk, dah jadi bertaring dah. Orang lain tak nampak, kita tak boleh cakap, kau ngapa bertaring? Tak boleh. Sebab dia menyangka diri itu betul. Tapi kita ni bila dah dengan Allah, Allah akan perlihat, tak ada sembunyi. Tapi kita kena waliyatalataf wala yus'iran nabikum ada. Berlemah lembut, dah jangan ceritakan alam ahadah yang Allah bukakan rahsia-rahsia tu kepada orang yang kita nampak. Kita bimbing dengan cara hikmah. Kalau kita ceritakan, dia pancung kita nanti apa. Sebab orang lain tak nampak, engkau ya gila ke apa ni. Mana dia ada tanduk, orang lain semua tak nampak, kita je nampak.
Pak Imam ke, Ustaz ke, kalau dia tak kenal diri, tak kenal Allah, semua akan Allah robah muka dia. Tapi Allah terlindung lagi, tak tunjuk pada semua. Dia tunjuk kepada ahli Allah. Jadi macam mana kita tu tadi? Kita dah bercampur baur dengan tu semua. Macam mana kita nak kawal? Itu Rasulullah kata, penghujung zaman ni baik keluarkan diri kau, pindah, duduk, jangan campur masyarakat. Sebab engkau tak tahan tengok nanti. Kat dalam masjid lah punca jadi tersebarnya maksiat. Boleh tahan kau? Kita harapkan masjid lah tempat untuk membagi manusia pulang kembali kepada, mengajak manusia kepada Allah. Jadi kita punya kerja tak boleh nak buat kat masjid. Kena sembunyi-sembunyi pula. Kalau orang tahu, orang report kita buat kerja. Kita ni dia tuduh, dia anggap asing. Dia anggap asing. Kita ni yang nak bawa kepada Allah Ta'ala ni dia anggap asing, musuh. Sebab semua dah jadi zombie, semua dah jadi makhluk asing dah. Makhluk asing tu. Makhluk asing dia sedar diri dia tu siapa. Dia kata diri dia ni aku sedar lah. Padahal dia sebenarnya dah dalam diri dia, dia tak mengaku diri tu aja dah jadi makhluk asing. Bila dia dah mengaku diri, dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tak mengaku yang ada hanya Allah, dia mengaku diri dia tu tadi, diri dia akan datanglah sifat-sifat tercela tadi. Sifat iblis jadi muka iblis, jadi setan, macam-macam, dajjal akan datang. Tapi kalau dia betul kenal diri dia, dia tak merasa diri yang wujud hanya Allah, maka itu yang betul-betul yang dikatakan hamba yang benar suci, yang betul-betul mana insan kamil, insan yang sempurna. Kita nak hidup ni jadi di dunia ni insan sempurna, barulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan tu harus kenal Tuhan. Dan bila kenal Allah, apa tandanya? Tak ada rasa ke diri, tak ada sombong, tak ada nak ikut sistem Allah. Itulah dia. Sekarang bila kita faham macam ni, baru kita tahu, ya Allah, iblis tu dah ada lah, dajjal tu dah nampak lah, Ya'juj Ma'juj tu nampak jelas lah. Baru kita tahu sebab sifat tu terkeluar. Sebelum ni kita tak nampak, mana ada setan iblis, mana ada. Tapi bila kita dah belajar kenal diri, kita dah kenal Allah, kenal tak ada diri kita, baru kita melihat dengan penglihatan Allah, kita nampak lah. Dan kita melihat dengan penglihatan Allah, nampak lah. Tapi kita ada batasan, jangan sampai kita ceritakan kepada bukan. Kita kata dia ni tak boleh, kita tak boleh tunjuk, diam. Tu Rasulullah, di zaman Rasulullah tahu siapa orang munafik, ya, siapa orang yang maknanya menyembah iblis, menyembah hawa nafsu. Nabi tahu. Ya, tu. Tu Nabi proses secara bijaksana. Dia berjumpa dengan orang tu, dia macam mana Rasulullah sembunyikan orang tu punya watak sebenar dia. Sampai orang tu terpikat dengan Nabi, baru dia masukkan, baru dia sedar watak dia sebenarnya. Dia sendiri bertaubat. Hebat Rasulullah SAW. Jadi kita macam mana kita nak olahkan? Itulah, kita dah duduk ni penghujung akhir zaman ni, kita menghadapi gitu. Sampai ke kadang-kadang dalam keluarga kita sendiri, adik-beradik kita sendiri yang, jadi macam mana kita nak olahkan? Ya. Saya tak kata saya, mana kita semua tengoklah, maknanya jangan, bukan tuduh-tuduh. Ini memang kita kena buat kerja. Kalau kita dah tahu ni tugas kita berat, nak selamatkan rahmatan lil alamin, kita akan berjiwa Muhammad. Selagi kita hidup, selagi dia hidup, selagi tu kita nak doakan dia. Dia jadi macam mana ke, setanik ke, jadi iblis ke, kita berusaha nak cari jalan juga untuk selamatkan dia juga selagi dia hidup. Itu jiwa Muhammad SAW. Kita nak ikut tauladan yang dalam diri Muhammad, akhlak dia tadi. Sampai iblis kata, Abu Jahal takkan beriman, tak apa selagi dia hidup. Kalau tak ada pun anak dia pun tak apa, cucu dia. Semangat yang gitu. Jadi kita asal manusia macam mana pun dia, jadi rasuk ke apa benda, kita kena selamatkan. Biarpun dia nak hukum kita, biarpun dia nak rejam kita, nak bunuh kita, tak, kita punya jiwa tetap nak selamatkan dia. Ya Allah, dia tak tahu, ya Allah. Dia tak tahu, ya Allah, jangan apa-apa kan.
Kalau kau bagi dia faham, bagi dia petunjuk, kau ampunkan dia, ya Allah, engkau lebih tahu dia hamba engkau, ya Allah. Selalu main begitu. Itu maknanya itu umat Muhammad yang betul-betul original. Kerana dia betul-betul ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan wal akhiran, zahiran wal batinan. Perangai sekali dia ikut. Ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka kita beruntung sebab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menceritakan tentang keesaannya jua. Tidak ada menceritakan apa-apa selain dia. Semua cerita pasal keesaan dia saja. Tak ada ke diri kita. Mana diri kita? Tak ada. Allah Ta'ala telah binasakan. Nak menceritakan tentang diri dia saja, diri keesaannya saja. Dan jadi cerita pada petang ini dikaitkan dengan yang dikatakan fasa kelima. Fasa kelima yang permulaan kiamat ni. Dah bermulanya fasa kelima permulaan kiamat. Maka apa yang diceritakan tadi, dari satu ke satu, dari permulaan tadi hingga akhir tadi, maka kita ni kena keluar, benar-benar keluar. Tak boleh cerita, tak boleh nak bersoal jawab lagi. Sekarang ni Allah Ta'ala memberi peluang dan masa sekarang ini, keluarlah kita daripada kepompong tong najis tadi tu, tong akuarium Yahudi tadi, yang macam-macam kita daripada kecil sampai dah besar sekarang ni. Allah Ta'ala dah perlihatkan tadi tu, dah memperjelaskan tentang cerita-cerita tersebut. Maka kitalah kena keluar betul-betul, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 4,000 tahun dahulu kita duduk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala, kita dapat iman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semalam telah dijelaskan bahawa tak kira Yahudi ke apa ke Nasrani ke, maka sebelum dia terzahir, Allah Ta'ala meletakkan sebenar-benarnya diri dia tu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengasyik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alam ahada. Jadi bila keluar je dalam tubuh manusia, jadi dah jadi berubah. Itu yang sebenarnya kita nak kembali balik. Jangan kita berhayal lagi. Jadi Allah Ta'ala jadikan sesuatu perkara yang kata contoh COVID ni, ada hikmah dia. Sebab apa? Untuk kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Skrip-skrip yang Allah Ta'ala letakkan batil dan hak tu semua daripada dia. Jadi kita tidak jadikan yang dikatakan hak dan batil tu, kita tidak duduk di hak dan batil tu, kita duduk di tengah-tengah, iaitu di pemisah tadi, barzah tadi tu, iaitu tetap dengan waqadha rabbuka alla ta'budu. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberi kita wazidnahum huda, petunjuk demi petunjuk. Dan kita, senjata orang mukmin ni adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga ditambahkan lagi keteguhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keteguhan ni apa dia? Mengikut sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, iaitu tak ada kedirian diri kita, jangan ada pengakuan diri kita, menyatakan keesaan dirinya jua, diri keesaannya jua. Bagaimana? Kita buat dulu. Kita serahkan benar-benar. Serahkan benar-benar kepada yang memberi hidup tadi tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita kepada yang lain. Kepada yang lain tu dah, itu yang dikata sembahan syaitan dan sebagainya, dajjal dan sebagainya, kebatilan itu semua. Konsep kebatilan, kita jangan ke arah konsep kebatilan, kita pergi keluar ke arah mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kerajaan hak tadi, hak iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, abadi azali, kekal abadi azali.
hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia je. Alam dia je, alam mahada. Jadi bersungguh-sungguh kita. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita tak akan dapat yang dikatakan yang diperbincangkan tadi, keteguhan tadi. Kita minta keteguhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah senjata orang mukmin. Apa pun sekali punca segala yang dikatakan panorama, orang kata apa yang dikatakan skrip Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang kebatilan, apa pun skrip Allah kebatilan, yang agenda-agenda dan sebagainya, itu semua Allah Taala yang letakkan. Kita ni sebenarnya kena duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad rabbuka alla ta'budu. Sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada pengakuan diri. Itu sebenar-benar. Sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa segala agenda dia, yang dikatakan naqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, yang batil pasti akan lenyap. Insya-Allah sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang diucapkan oleh saudara kita tadi, daripada kalimat-kalimat rohani yang kudus, yang suci, kalimatul rabi. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, insya-Allah, ya. Itulah maksudnya tadi. Kalau kita mengkaji, mengenal diri, mengenal Allah, mengenal diri itu penting sebelum kita diberi pengetahuan oleh Allah. Maknanya takluk dia, Allah Ta'ala kata harus kenal diri. Kita tahu dalam diri kita ni ada iblis, ada setan, ada jin, ada dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada Yahudi sifat, ada Nasrani, ada Majusi, macam-macam. Semua dalam diri kita, diri Rabbil Alamin kita ni. Itu pasal dipanggil diri. Dalam diri kita. Wa fi anfusikum apalah tu. Jadi perlu dikenalkan dulu. Benda tu kita kena faham betul-betul tu. Sifat-sifat tu tadi semua adalah pentajalian Allah, penyataan menunjukkan Allah, penceritaan Allah semua dalam diri kita. Bukan luar dulu nanti kita menyalahi yang luar. Kita tak dapat kenal diri nanti. Jadi tu pasal kenal diri, semua tu ada dalam diri kita. Sir rahsia Allah pun ada dalam kita. Jadi kita kenal semua diri, last sekali baru kita tahu semua ni di bawah kekuasaan Allah. Kita dah menjumpa. Maka kita serahkan diri kita kepada Allah. Baru betul yang dikatakan asyhadu alla ilaha illallah. Baru betul kita serahkan betul-betul jiwa, raga, semua segala kepada Allah. Tapi kalau kita tak kenal diri, kadang-kadang kita serah pada iblis, kadang-kadang serah pada dajjal, Ya'juj Ma'juj. Kita semua macam-macam kita serahkan. Itulah menunjukkan saya tadi satu jalan yang Allah Ta'ala tunjuk pada hari ini, di mana kita kena buat penyerahan kepada Allah betul-betul. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana nak serah? Kita hanya cakap, ya asyhadu alla ilaha illallah. Kita cakap aja, itu bukan penyerahan. Tak nak penyerahan, harus kenal dulu. Kenal diri dulu, Allah Ta'ala kata. Wa fi anfusikum, tengok kau dah kenal semuanya, barulah pencipta dia kau tahu Allah. Jadi baru kau serahkan kepada Allah. Semua yang kau kenal, iblis ke Ya'juj Ma'juj, semua tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya baru kau boleh yakin ni kau menyerahkan betul-betul kepada Allah. Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga semua nabi-nabi. La ilaha il, serah, menyerahkan mana betul-betul. Kita kena fahamlah. Sebab bila kita dah dah kenal seluruh dalam Rabbil Alamin, kita dah kenal diri, maknanya man arafa nafsahu, siapa yang kenal diri dia, man arafa nafsahu, tahu faqad arafa rabbah. Kenapa Allah bagi tahu gitu? Sebab kita tak akan dapat kenal terus Rabb kita. Allah suruh kenal dalam yang aku nyatakan dulu, kau kena faham. Sebab itu tak lain, itu ada tashbih. Itu nak nunjukkan aku.
penciptaan aku. Tapi kalau kau tak tahu tu penciptaan aku, siapa kau nak tahu siapa yang Tuhan menceritakan tu. Jadi maka tu kau kena tahu diri kau dulu. Bila kau tahu diri kau nanti betul-betul kau punya, nanti baru kau akan dia beri pengetahuan oleh Allah, aku yang kenalkan diri aku pada engkau. Tapi kalau kau tak mau kenal diri kau, aku suruh tadi, kau tak akan kenal aku. Maka engkau akan buat penyerahan kepada engkau tak tahu tadi. Mulut kau ya kata kepada Allah, engkau sembah dia, engkau puji, engkau berzikir, engkau tapi engkau tak kenal dia. Siapa pun kena kenal diri dulu. Jangan kita, Rasulullah sendiri pun dikenalkan diri dulu oleh Allah dulu. Baru Rasulullah diperkenalkan Allah tentang diri dia. Tak terus Rasulullah terus kenal Tuhan, tak. Dia akan bagi pengetahuan tu. Baru Rasulullah tu. Sebab itulah nilainya kita tadi. Bila kita dah tahu yang baik, yang buruk, rupanya baik dan buruk tu semua dia yang ciptakan. Baru kita cerahkan kepada siapa yang pencipta pada baik dan buruk, tinggi dan rendah, hak dan batil. Baru kita faham. Tapi kalau kita baik, kita duduk kat baik, kita tak tahu siapa yang menciptakan baik, kita tak akan faham. Maka itulah kita katakan tadi, kenal diri apa pun. Apa yang lebih kenal diri dia, dia yang akan kenal akulah, maknanya akan kenalkan dia. Baru dia tahu nanti bahawa dia tu tak ada. Semuanya tak ada. Ya, habis apa yang ada tadi? Kata-kata iblis ada tu. Itu semua nak tasbih, menyatakan dia yang laisah tanbih. Untuk nak tunjukkan baru kita dapat tanbih tu. Tanzih. Baru dapat tanzih tu tadi. Kalau kita tak tasbih tu kita tak kaji, yang dia mutasyabihat ataupun dia kita tak kaji, macam mana kita nak dapat mukamat dia tu tadi adalah tanzih, iaitu laisa, tak ada semuanya. Itu semua dia nyatakan tu untuk sebenarnya satu, dia yang esa. Tapi kalau kita tak kaji tu, kita sangkut lah. Saya cakap tadi, sangkut dengan ritual setan ni, iblis punya, dajjal, macam-macam kita sangkut. Kita tak jumpa jalan nak. Padahal jalan tu Allah dah bagi. Jalan tu adalah semua yang dia nyatakan tu adalah dia. Jadi jangan kau berhenti kepada yang dinyatakan, tapi berhenti kepada siapa yang menyatakan. Jangan berhenti. Jadi semua kita dibagi tahu. Allah pengetahuan kita adalah kepada, sampai ke iblis sekalipun dia nak menyatakan sebab kan dah cerita tadi, bila iblis dah dapat tarik semua manusia-manusia ke lubang biawak, bawa sesat, kemudian di hadapan Allah dia tak berani. Dia kata, kau pergilah, aku takut dengan Allah lah. Aku ni takut dengan Allah, kau ikut aku buat apa? Dia dah dapat sesat kan, di hadapan Allah nanti dia tak berani. Ibarat begitulah. Sebab aku hanya jalankan tugas aku untuk menyesatkan. Jadi bila kita faham ni, jadi kita tak perlu takut dengan iblis, dajjal. Kita tak perlu takut. Yang kita takut, kita rasa kedirian. Kita tak kenal diri. Bila tak kenal diri, kita rasa ada kedirian. Kita masuklah semua. Kumpulan-kumpulan tu bercampur baur. Yang baik sikit, yang lagi teruk, yang macam-macam. Sampai kita ambil yang paling tinggi, kita terus makam tinggi iblis. Jadi yang jahat-jahat cuma duduk bawah kita. Kita yang jahat yang paling atas. Jangan buat persembahan darah je, kita buat persembahan anak kita dah buat persembahan kepada iblis. Itu terus kita dah serah jiwa kita kepada iblis. Ada orang ni serah darah je, tapi ke arah tu juga nanti. Tapi kita baca inna solati wa nusuki wa mahyi, tapi kita tak serahkan. Kita hanya baca. Bila habis aja solat, kita ikut ritual itu tadi. Sikit Freemason ke apa benda ke apa, semua tu cabang-cabang dia adalah satanik tadi tu, membawa kepada iblis punya penyerah. Kita tak sedar mainan dia halus.
Ini pula zaman kita ni lagi halus dia main. Sihir dia lagi halus. Sampai dikatakan fitnah nama tu. Yang Nabi kata, keliling kita kena fitnah. Keliling. Dalam rumah pun masuk. Siapa yang bawa? Dajjal. Sebelum Dajjal turun siapa? Kuncu-kuncu dia. Dia gunakan sistem gelombang, sistem ni, 5G, 4, macam-macam sistem dia gunakan. Jadi, bila kita belajar kenal diri, kenal Allah ni, baru kita tahu tempat yang paling selamat. Kita dah belajar kenal diri, Allah Ta'ala pengenalkan kita. Apa Allah Ta'ala tanda pengenalkan kita bila kita dah banyak kenal diri? Hari-hari kita dengar cerita macam ni, kan bertambah lagi kita yakin pada Allah, nakkan pada Allah. Jadi apa akan jadi pada diri kita? Kita akan jadi manusia yang membuat penyangkalan. Tahu penyangkalan? Nyangkal tu apa? Menafikan. Menyangkalkan diri nyangkal. Buat penyangkalan. Kita berjuang menyangkal, buat penyangkalan semua termasuk diri kita. Itu tanda dia. Makna kita dah berhasil. Makna Allah dah bagi kita kekuatan. Kita bersifat penyangkalan. Allah bagi kita. Lagi kita dengar cerita tentang, kita buka cerita tentang kenal diri, kenal Allah. Bukan saya punya YouTube dia. Mana-mana kita dengar. Baca kitab ke apa benda. Jumpa guru mana pun. Berkenaan kenal diri, kenal Allah. Lagi kuat kita nak nyangkal ada diri kita. Itu tandanya betul. Itu tanda betul. Kita menyerahkan pada Allah. Sebab penyangkalan tu tanda menyerahan diri kepada Allah. Tapi kalau belajar ni rasa nak ada diri, rasa nak sombong, rasa nak kaya, rasa tak puas hati dengan orang ni, itu bukan belajar kenal diri, kenal Allah. Itulah lari tajuk Rasulullah kata. Itu bukan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Bukan ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Tak dicintai Allah. Tapi kalau orang tu jiwa dia selalu nak menyangkal diri dia, itu makna dia tanda keberuntungan. Dia tak nak, dia nyangkalkan diri dia dan semua la ilaha illallah supaya dia rasakan Allah. Itu bagi dia nikmat yang besar. Hidup dia dah main situ je. Makna dia dah serahkan jiwa raga dia kepada betul-betul kepada Allah. Ya Allah. Jadi kita nak didik isteri kita, anak kita, siapa-siapa pun kita nak gitu. Yang Rasulullah, Allah Ta'ala sendiri nak. Serahkan diri kau, datang kepada aku. Irji, serahkan betul-betul. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na allazi anqadha. Aku selalu buang kau, jangan kau bawa apa-apa. Kau datang kepada aku aja melulu. Lebur dengan aku. Jangan ni kita bawa macam-macam mana Allah kau nak sampai kepada Allah. Kau bawa hajat ni, kau nak jumpa Allah, bawa hajat ni. Sedangkan kau bawa terus jumpa Allah tu segala hajat kau. Itu kecil bagi Allah. Kau tak faham lagi maknanya. Allah suruh buang tu supaya kau dapat apa hajat kau. Hajat kau yang datang kejar kau nanti. Kalau kau, tapi kita masih lagi dihantui oleh hawa nafsu lagi. Ada itu kita duduk kena ngaji betul-betul kenal diri, kenal Allah ni. Lebihkan sekarang ni dah masanya kena lebihkan sebenarnya. Sebab Nabi sendiri 13 tahun tauhid ni. Ya, Nabi. Kalau kita lagi lah hari-hari. Nak kena selalu. Baru kita duduk dengan orang ahli dia. Ini kita dah solat tapi duduk dengan ahli-ahli. Solat aja, solat dia. Lepas habis solat, kita tak meyakini, tak menyangkal apa yang kita sebut tadi. Kita kata ghairil maghdubi alaihim, tak mau jalan Yahudi Nasrani, jalan yang sesat. Kita cakap dengan Allah Ta'ala ni. Kita dah serah diri pada Allah waktu solat. Habis solat, pakai balik diri kita. Tak main-main nama tu. Allah Ta'ala kata neraka. While azab orang yang solat lah. Sebab dia depan Allah gitu, belakang Allah. Dia anggap Allah Ta'ala ada waktu zuhur. Habis dia dah buat ritual zuhur, Allah tak ada kat luar. Masuk asar, Allah ada balik waktu tu. Ya Allah, jahil betul lah. Mana boleh. Allah tu dia 24 jam. Jadi kita ritual tu untuk terus daimun terus. Di dalam solat pun Allah juga. Di luar solat pun Allah juga. Itu tujuan belajar kenal diri, kenal Allah. Allah tu bukan ada di sejadah, di 3 sejadah.
Waktu malam ni tak. 24 jam. Tu pasal mau kenal diri dulu apa-apa. Bukan ditanya solat dulu. Nombor satu ditanya tahu. Kenal tak engkau man Rabbuka? Kenal tak aku Tuhan? Kita jawab siapa? Allah. Bukan aku nak nama. Aku nak kau kenal tak? Adakah kau kenal Allah? Man Rabbuka? Kita ingat nama. Dia tak tanya asma'. Kau salah jawab lah. Yang tukang talqin pun salah. Jawab dengan tenang Allah. Tukang talqin pun bagi tahu salah. Tak? Minta maaf lah. Kita dah banyak benda yang kita salah. Kena betulkan. Dah tak ada sekarang ni dah. Kita kena bagi tahu. Jawapan ni, kau kenal tak Allah masih hidup? Bersama siapa kalau kau dah kenal Allah masih hidup kau? Penipu kau kata engkau dengan Allah. Padahal kau waktu gini kau tak dengan Allah. Kau tak rasakan Allah waktu gini kau boleh gini. Kau rasa ada di kedirian kau. Habis itu. Kita punya jawapan tu salah. Kazib, penipu dia kata.